Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sehari ini sahabat-sahabat semua, satu titah daripada Sultan Johor yang pasti akan membuatkan geng-geng tebuk atap, geng-geng perasuah, geng-geng sakau ini akan menangis dan masuk gua sahabat semua. Jadi saya boleh anggap ini adalah satu berita baik buat kerajaan perpaduan, khususnya apa yang ditegaskan oleh Sultan Johor ini seirama dengan apa yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan hari ini. Jadi apakah perkara itu sahabat-sahabat semua? Ini dia perkara yang pertama yang saya kongsikan bersama dengan kita adalah titah daripada Sultan Johor. Katanya saya akan buru semua orang yang korup ataupun rasuah. Ya, itu antara titah yang terkini daripada Sultan Johor, Sultan Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi, mari kita ikuti kenyataan media ini. Ya, Johor Bahru hari ini dalam titah daripada Sultan Johor ini mau untuk menghentikan amalan rasuah menjadi antara tumpuan Sultan Johor, Sultan Ibrahim apabila baginda memikul tugas sebagai yang di Pertuan Agong yang ke-17 tahun hadapan, beberapa hari lagi ya, dalam 21 hari. Selain itu juga titah Sultan Ibrahim memastikan tiada perpecahan di negara ini juga akan menjadi antara cabaran terbesar baginda. Bagi baginda, kerajaan yang stabil haruslah konsisten dengan dasar yang mampan yang diperlukan untuk memperbaiki ekonomi negara, dan puncak utama ketidakstabilan politik negara dicetuskan oleh perengus atau golongan tertentu yang kalah dalam pilihan raya. Katanya ramai menyumbang ratusan juta sebelum pilihan raya. Bagaimana Anda membayar mereka kembali? Adakah dengan memberi mereka proyek mega? Itu antara persoalan yang dinyatakan dalam titah baginda. Katanya lagi, itu tidak akan berlaku apabila saya menjadi yang di Pertuan Agong. Sayang sekali, siapa yang meminta Anda memberi sumbangan politik daripada moyang saya, katanya, kami adalah pemburu yang hebat. Saya akan pastikan apabila saya pergi memburu, saya akan membawa balik hasil yang bagus. Wow, naik bulu romah saya membaca titah daripada Sultan Ibrahim, Sultan Johor ini, sahabat-sahabat semua. Tambah lagi, tetapi apabila saya di Kuala Lumpur nanti, ia adalah hutan konkret. Jadi apa yang saya buru, saya akan memburu semua orang yang korup. Saya akan pastikan saya membawa hasil buru orang yang rasuah atau korup. Titah baginda dalam temu bual eksklusif bersama The Straits Times di Singapura. Sultan Ibrahim juga turut mencadangkan supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM melaporkan terus kepada yang di Pertuan Agong, bukannya kepada Parlimen seperti sekarang. Jika ISPRM datang kepada Agong, bermakna Anda tidak berada di bawah pengaruh mana-mana pihak eksekutif. Petronas pun tidak sepatutnya berada di bawah Parlimen. Lapor terus kepada saya, titah baginda. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya pelantikan kehakiman mesti diasingkan daripada eksekutif bagi memastikan badan kehakiman negara benar-benar bebas. Hakim dilantik oleh Raja atas nasihat Perdana Menteri selepas panel pelantikan mengusulkan calon berkenaan. Tambah lagi, kami raja-raja hanya mendapat senarai itu dari pejabat Perdana Menteri semasa majlis raja-raja bersidang. Mengapa Anda tidak menyerahkan nama-nama calon yang layak kepada kami sebelum Anda melantik? Kami raja-raja bukan rubber stamp. Itu antara titah baginda Sultan Johor. Jadi pada 27 Oktober lalu, Sultan Johor Ibrahim dilantik ya sebagai yang di Pertuan Agong yang ke-17. Penyimpan mohon besar Diraja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dilaporkan berkata, pelantikan baginda selama 5 tahun itu berkuat kuasa 31 Januari 2024. Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengusulkan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan yang di Pertuan Agong selama 5 tahun mulai dari tarikh yang sama. Sultan Ibrahim menggantikan Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dari Pahang yang berkhidmat sebagai yang di Pertuan Agong ke-16. Baginda menaiki takhta yang di Pertuan Agong selama 5 tahun bermula dari 31 Januari 2019. Wow, itu dia satu penegasan ya yang dilakukan atau di kenyataan dalam titah baginda, titah Sultan Johor ini. Katanya saya akan buru semua orang yang korup, yang rasuah, yang makan sakau, yang menyakau uang rakyat dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan,
Ya, mungkin ini adalah igawan buruk kepada geng-geng sapu bersih, geng-geng sakau, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita ikuti ya apa yang dinyatakan ataupun titah daripada yang bakal yang di Pertuan Agong yang ke-17 pada tahun hadapan. Dan satu lagi kenyataan ataupun titah daripada Sultan Johor Sultan Ibrahim ini, katanya beri peluang Anwar bukti kemampuan jadi Perdana Menteri. Itu satu lagi penegasan yang diberikan ya dalam titah Sultan Johor ini. Dan kerana saya percaya sahabat-sahabat semua ya, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menumpukan fokusnya untuk membangunkan negara, membantu rakyat kalau setiap hari berdepan dengan fitnah, berdepan dengan temuan, berdepan dengan cabaran daripada pihak pembangkang yang cuba untuk menebuk atap sahabat-sahabat semua. Hari ini sekali lagi Sultan Johor bertitah ya untuk berikan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan kemampuan beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat kenyataan daripada Sultan Johor Sultan Ibrahim sekarang menggesa semua rakyat Malaysia, memberi peluang kepada Datuk Seri Anwar untuk membuktikan kemampuan dirinya sebagai Perdana Menteri. Dalam untuk membuat eksklusif bersama The Straits Times Singapura, Sultan Ibrahim bertitah, tidak mungkin untuk Anwar membuat perubahan mendadak dalam tempoh 1 tahun. Saya tidak fikir anda boleh menukar negara dalam 1 tahun. Jadi saya fikir kerajaan perpaduan ada menteri yang baik seperti Menteri Pengangkutan Anthony Locke katanya. Dan saya akan menyokong kerajaan. Namun jika saya fikir mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar, saya akan memberitahu mereka titah baginda dipetik dalam temu bual itu. Sultan Ibrahim bertitah baginda tidak menjangkakan akan ada masalah bekerja dengan Anwar kerana baginda mempunyai hubungan yang rapat dengan Perdana Menteri itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baginda bertitah, Anwar kadang-kala menghubunginya untuk mendapatkan nasihat walaupun pada tengah malam. Jadi itu dia sahabat semua. Ya, satu jawapan ketika dalam sesi wawancara itu yang tidak pernah diketahui oleh ramai rakyat di luar sana. Apabila baginda Sultan Johor membuat pendedahan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sultan Johor ini, Sultan Ibrahim ini mempunyai hubungan yang begitu rapat sekali sahabat-sahabat semua, sehingga kan katanya waktu tengah malam pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menghubungi beliau untuk mendapatkan nasihat. Inilah pemimpin, inilah gabungan kombinasi yang saya rasakan ini akan boleh membawakan sekali lagi negara kita berada pada tahap yang lebih baik lagi daripada sebelum ini sahabat-sahabat semua. Dengan Perdana Menteri yang begitu tegas dalam melawan rasuah, kita dengar sendiri kenyataan daripada Sultan Johor juga akan memburu mereka yang korup, yang terlibat dalam rasuah, yang memakan wang rakyat dan sebagainya. Dan akhir katanya, berikan peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini, walaupun sudah setahun berlalu, dalam masa setahun untuk membangunkan negara, untuk memulihkan negara, ia menyambutkan hanya ia tidak dapat dilakukan dalam masa setahun. Tapi kita ada masa 4 tahun lagi untuk melihat kemampuan, untuk melihat apa yang boleh dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, adakah anda seirama dengan titah daripada Yang di Pertuan Agong yang ke-17 ini yang akan menjadi Yang di Pertuan Agong pada 31 Januari 2024? Anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.